Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkanlah walaupun tidak ada kepada Yang Muhammad Tambun, Irama Kota dan Lenggong yang pernah memimpini Majlis Belia Malaysia sebagai Presiden. Jadi masa pun tak panjang, ada beberapa perkara yang saya ingin sentuhkan. Pertamanya butiran 02000 sub butiran 020 100 berjumlah 106 juta, kenaikan 2.7 juta berbanding tahun 2022. Adakah dalam butiran ini dialokasikan sejumlah untuk pelaksanaan Majlis Perundingan Belia Negara, Majlis Perundingan Belia Negeri dan Majlis Perundingan Belia Daerah? Untuk pengetahuan Dewan, Majlis Perundingan Belia Negara Negeri Daerah adalah saluran terbaik libat urus kerajaan, which is KBS, bersama komuniti belia agar di akar umbi untuk membincang isu dan mencari jalan penyelesaian, dan saya kira kerajaan wajar memperkasa dan diharap melalui butiran ini adalah peruntukan untuk Majlis Perundingan Belia Negara, Negeri dan Daerah. Moga boleh diperkasa. Keduanya butiran 02500 berkaitan dengan ILID, diharap dapat diperinci dan adakah ikhtiar literasi politik sebagaimana disebut oleh ramai rakan ahli parlimen dan sekolah kenegaraan berada dalam butiran ini. Dalam perbahasan titah tuanku dan juga bajet madani 2023 disebut banyak perihal literasi politik, jadi diharapkan dapat dimaklumkan strateginya dan mungkin boleh melibatkan ahli-ahli yang berhormat parlimen untuk menyediakan modul-modul tersesuai untuk pendidikan yang mungkin dilaksana bersama dengan KPM dan juga KPT. Ketiganya butiran 030 400 17.5 juta 2023 adalah kurang berbanding 2022 sekitar 25 juta. Adakah wujud usaha menggalak ataupun mempromosi belia untuk menyertai pertubuhan belia dan menghak upaya pertubuhan belia sedia berada dalam butiran ini? Jika ya, saya kira ia perlu dipertingkatkan. Daripada 17.5 itu tak cukuplah, saya rasa perlu dipertingkatkan. Kerana kita dapati kalangan pertubuhan-pertubuhan belia yang ada sekarang banyak yang semakin lesu. Ketika saya menjadi Presiden Majlis Belia Negeri Johor dulu, kita ada sekitar 160,000 lebih ahli persatuan belia yang berdaftar dan 400 lebih pertubuhan dan persatuan belia lah. Termasuklah yang tadi disebut, ada Tamil Belnya, MIYC, HYO, Majlis Belia Fedah, 4B dan sebagainya, GPMS dan sebagainya. Jadi saya harap kerajaan juga melalui KBS boleh memikirkan kaedah untuk menggalakkan lagi penglibatan orang muda dan belia untuk terlibat dalam persatuan supaya boleh dipimpini, dibimbingi untuk menjadi ahli masyarakat yang berkesan lah. Kalau macam saya ni anak peneroka Felda, Majlis Belia Fedah lah, di kampung-kampung pertubuhan belia memang sangat mustahak dan perlu dah diaktifkan. Suatu ketika di zaman Bera tak ada di sini menjadi Menteri Belia, pernah ada bantuan menghak upaya persatuan belia sekitar RM3,000 dan ia berkesan untuk menggiatkan aktiviti dan menggalak kesukarelawanan. Seterusnya berkaitan dengan kepala butiran 030 800, 020 200, 030 900 berkaitan dengan kemahiran. Adakah ini juga termasuk peruntukan untuk kajian dan penyelidikan modul baharu latihan kemahiran umum dan spesifik di IKBN dan IKTBN yang mengambil kira perkembangan IR 4.0 dan pengupayaan atau pendekatan mood baharu iaitu place and train. Saya difahamkan oleh rakan-rakan terutama yang melaksanakan ikhtiar program Belia Mahir dan projek kompeten inisiatif NGO untuk menggalak penglibatan belia dalam kemahiran. Kerjaya menyatakan bahawa pelaksanaan formaliti biasa ni mesti dipertingkatkan. Sekarang ni banyak yang guna place and train lah. Dan saya mencadangkan pihak KBS mungkin boleh merujuk juga pada Federasi Kebangsaan Pekerja Belia. Dan baru-baru ini saya ada buat libat urus dengan JPDC, dikatakan ada 30,000 peluang pekerjaan di Rapid Pengerang, yang mana KBS mungkin boleh tengoklah memperkasakan IKBN di Pengerang. Akhirnya saya nak sebut juga tentang bagi cadangan kepada KBS untuk menjadikan sekolah sebagai pusat pembangunan belia. Ini tak ada dalam mana-mana
butiran lah, tetapi daripada mana-mana butiran tu mungkin boleh diolah supaya menjadikan sekolah sebagai pusat pembangunan belia, kerana belia kita yang berusia 13 hingga 18 tahun habiskan masanya banyak di sekolah. Jadi mungkin KBS dengan KPM boleh berbincang, dan mungkin juga KBS boleh merangka bukan saja bergantung kepada dasar belia negara yang sedia ada, tetapi boleh membangunkan dasar remaja negara yang melibatkan pengkhususan rakyat belia yang berusia 13 hingga 25 tahun. Dan akhirnya adalah dengan minta sedikit pengurusi, dengan idea ini, maka saya nak memaklumkan bahawa di Tenggara ni ada keperluan untuk sebuah kompleks sukan berpusat. Terlanjurlah kita nak membangunkan bakat termasuk sukan, dan melalui sukan boleh membangunkan karakter dan sebagainya. Jadi di Tenggara ini ada Sekolah Menengah Kebangsaan Laksmana Tun Habab, Sekolah Menengah Bandar, Sekolah Menengah Kebangsaan Leng-Yu, BT1, BT2 Seri Pinang dan 2 SMK, dan 40 lebih sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan yang tidak ada tempat untuk mereka bersukan. Dan saya saya nak memaklumkan bahawa ada kalangannya terpaksa membawa jauh ke Pengerang dan Johor Bahru untuk semata-mata menggilap bakat sukan yang ada dalam kalangan orang muda, murid-murid sekolah.